Ya, baik. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya. Jadi sekali lagi kita ada live lewat malam. So jika anda ada soalan, anda boleh bertanya kepada saya selepas saya beri isyarat. Ya. Jadi live lewat malam ni terpaksa saya buat kerana setiap hari ada perkembangan yang penting. Jadi saya tidak ingin untuk memanjangkan perkara ni sebab mungkin ada perkembangan lagi hari seterusnya, jadi tidak sempat. Okey, jadi ada maklumat terkini dan ini saya nak kongsikan bersama anda. Sebelum itu, seperti mana yang anda sedia maklum, tadi Barisan Nasional mengumumkan senarai calon dia. Saya difahamkan senarai ini bukannya senarai yang lengkap, tetapi sudah dipastikan bahawa sekurang-kurangnya 12 jap. Can you please go there? Please. Thank you. Wait there, okay? Jadi sekurang-kurangnya 12 penyandang kerusi parlimen dari Barisan Nasional tidak terpilih untuk menjadi calon. Jadi dua daripadanya seperti Nazri Aziz dan seorang lagi itu sudah pun dari awal beritahu mereka tidak ingin jadi calon. Jadi itu bukannya masalah. Tetapi ada nama-nama heavyweight, ya, yang dilihat memihak kepada Ismail Sabri, semuanya dipancung. Termasuk Noh Omar Selangor, orang kuat Selangor, kemudian Anwar Musa, ya, Syahidan Kasim, antara nama-nama besar, termasuk Tajuddin Abdul Rahman. Suka tak suka Tajuddin tu, tapi dia sudah dipancung. Saya difahamkan Syahidan Kasim telah buat pengumuman bahawa dia akan bertanding menentang Barisan Nasional. Jadi kita tunggu pengumuman rasmi. Okey. Apa yang saya nak sampaikan di sini adalah kesinambungan daripada maklumat yang telah diterima dan telah saya war-warkan dalam live malam tadi. Sekejap, ya. Can you sit quietly please? Thank you. Okey. Dari malam tadi, di mana, ya, saya mendapat maklumat sah, ya, saudara-saudari. Okey, maklumat sah. Berlaku pergolakan luar biasa di dalam UMNO melibatkan banyak bahagian. Setakat malam semalam saya difahamkan lebih 80 bahagian. Saudara-saudari dengar, ya, lebih 80 bahagian. Kerana bahagian-bahagian ni melibatkan juga banyak cawangan. Jadi walaupun ketua bahagian tertentu akan kata semuanya okey, tetapi banyak cawangan-cawangan bergolak, ya. Setidak puas hati menyeluruh, mesyuarat kecil berpuluh-puluh sana sini, ya, membincangkan, ya, tak puas hati dengan kepimpinan, dengan Zaid Hamidi, dengan beberapa ahli NKT, dengan Ahmad Maslan, dan setakat live ini saya sudah dimaklumkan angkanya mungkin 100 bahagian lebih. Okey. Jadi benda ni akan menjurus kepada boikot besar-besaran jentera pilihan raya di seluruh negara bagi Barisan Nasional. Okey. Saya pernah mendedahkan maklumat risikan berkenaan dengan kemungkinan kewujudan kerjasama Anwar Zaid. Okey. Dan itu bukan satu perkara yang mustahil untuk berlaku atau difikirkan, kerana sudah ada banyak bukti kerjasama sebelum ini, termasuk audio yang diakui oleh Zaid, termasuk surat kepada istana dan sebagainya. Semuanya menunjukkan Zahid banyak menipu, banyak berahsia daripada Barisan Nasional dan membuat percaturan rahsia dengan Anwar. Itu sudah sah. Okey. Jadi itu antara perkara yang menjadi agenda perbualan dalam banyak cawangan dan bahagian kerana tidak percaya dengan kepimpinan UMNO. Okey. Itu satu.
Ya, jadi kedua, sekarang ni mungkin akan wujud satu kumpulan yang akan menentang Barisan Nasional yang asalnya datang dari Barisan Nasional di kalangan pemimpin yang dipancung. Ingat tak saudara-saudari, segala yang berlaku hari ini saya dedahkan 3 bulan lepas dalam live. Saya kata perkara ni akan berlaku satu keretakan yang tidak boleh diubati. Ingat tak? Bagi mereka yang lama dengan saya, tentunya ingatlah, hari ini sudah menjadi. Jadi kalau anda lihat semua ni akan meruntuhkan Barisan Nasional. Kalau kita buat tinjauan, segala tinjauan menunjukkan barisan dibelasah teruk dari sudut undi popular. Tak boleh mencecah 7-8%. Ya, maksud saya tinjauan-tinjauan sahih lah yang terbuka, bukan setengah-setengah tinjauan di alam maya tu, di dalam website tertentu dari UK tu, di sana anda boleh undi berulang kali, bukan. Ya, sebenarnya tinjauan yang paling tepat sebenarnya adalah dari Facebook, dan anda perlu war-warkannya. Okey, tak apa, semuanya menunjukkan BN kena teruk, dan saya rasa satu Malaysia sudah tahu. Kalau anda pergi luar sana, semua orang meluat dengan BN, dan tinjauan menunjukkan BN kena paling teruk, dan yang kedua paling teruk adalah Pakatan Harapan. Tetapi dengan berlakunya semua ni, ini akan pasti mengeruhkan lagi keadaan. Ya, mengeruhkan lagi keadaan, kerana dijangka berlaku boikot besar-besaran akar undi, berlaku banyak undi dendam. Dan tidakkah anda terfikir, bukankah ini, kalau anda dan saya boleh lihat, Zahid pun boleh lihat. Jadi timbul persoalan, adakah Zahid sengaja sabotaj Barisan Nasional? Ya, okey. Saya ada maklumat memang ada kerusi-kerusi, contohnya 12 penyandang itu, orang kuat BN tu, apabila mereka digugurkan, semestinya kerusi-kerusi itu akan melibatkan boikot, dan semestinya akan melemahkan mana-mana calon Barisan Nasional yang diletakkan di sana. Jadi saya ada terima maklumat ini disengajakan, cuma saya tidak diberi maklumat lengkap. So ini maklumat lah, anda nak percaya ke tidak, saya tak suruh anda percaya, ini saya cuma kongsi maklumat. Persoalannya, adakah Zahid ingin memberi laluan mudah kepada PKR dalam kerusi-kerusi tersebut? Ini adalah sesuatu yang saya sebutkan supaya anda boleh fikirkan. Tetapi jika anda kata itulah rancangannya, jadi rancangan ini akan gagal. Okey, sebabnya katakan kerusi itu berlaku boikot besar-besaran dari jentera Barisan Nasional. Jadi mungkin kalau PKR adalah kuat, logik memang ada. Jika PKR letak calon, dia akan menang mudah, kerana calon-calon contohnya dari GTA ke Perikatan ke, undinya akan pecah. Jadi kalau BN tak menang, jadi calon kedua terkuat akan menang, kerana undi yang lain itu akan pecah antara BN, Perikatan dengan GTA. Itu andaiannya. Malangnya, kalau semua tinjauan menunjukkan Pakatan tidaklah begitu hebat. Ya, dia lebih hebat dari Barisan, tetapi memang kena teruk juga. Dia duduk dalam tangga-tangga ke bawah. Jangan hiraulah Laskar, Komen dan sebagainya. Yang duduk lebih atas adalah parti-parti seperti Perikatan dan GTA. Ya, nak gelak ke tak gelak ke apa ke, I don't care. Itu adalah hasil berbelas-belas tinjauan dari pelbagai sumber. Okey. Jadi berdasarkan ini, sebenarnya yang akan pecah, yang akan untung daripada semua ini bukannya PKR. Sebenarnya undi akan berpecah 3. Ianya akan berpecah kepada PKR, Barisan dan GTA. Dan kita tidak boleh ramalkan mana satu yang akan dapat undi lebih. Tetapi kalau kita nak bersandar kepada tinjauan, PKR lah yang akan menjadi mangsa, dan kemungkinan GTA atau Perikatan akan menang kerusi tersebut. Jadi itu saya kata, dalam keterdesakan Zahid sudah tidak berfikir dengan waras. Barangkali apa yang sedang dilakukan adalah terpaksa Zahid ambil risiko, sebab kes akal budi mungkin diputuskan Januari ke Disember ke, atau Januari atau Februari. Jadi kalau kes akal budi diputuskan
andai kata Zahid merasakan dia memang tidak boleh menang, dan saya rasa tidak boleh menang, so di situ kemungkinan dia untuk bebas kosong. Tetapi sekurang-kurangnya dengan mengambil risiko ini, walaupun ada kemungkinan besar rancangan dia akan gagal, tetapi ada kemungkinan boleh menang walaupun tipis. So bila anda lihat kemungkinan tipis boleh menang berbanding dengan sana memang kantoi terus, sudah semestinya anda ambil risiko ini. Tetapi hakikatnya Zahid sedang mengemudi kapal Barisan Nasional ke dalam lautan, tenggelam. Dia bagi tenggelam semua, ya. Itulah natijahnya apabila semua pemimpin bahagian terlalu nak pentingkan kedudukan masing-masing dan tidak bersuara, tidak bertegas untuk meminta Zahid letak jawatan kerana takut akan dicantas. Itulah natijahnya bila 12 pemimpin yang telah dipancung itu terlalu takut akan hilang jawatan sehingga tidak menggerakkan satu usaha untuk memancung Zahid, ya. Itulah natijahnya bila Ismail Sabri melutut kepada kehendak Zahid untuk membubarkan awal parlimen. Jadi sekarang UMNO sedang hancur. So undi akan berpecah antara PKR, GTA dan Perikatan Nasional. Lebih-lebih lagi jika berlaku boikot besar-besaran yang dijangka. Dan berbanding kalau banding PKR, GTA dan Perikatan, kita lihat rakyat cenderung ke arah mana. Kita boleh dapat idea daripada tinjauan, tetapi tinjauan setakat memberi satu idea. Hasilnya kita kena lihat pada keputusan PRU 15. Jadi Zahid bukan hanya memporak-perandakan politik negara sehingga parlimen dibubarkan awal, tetapi lepas parlimen sudah dibubarkan, dia memporak-perandakan lagi keadaan politik, menyebabkan sekarang mungkin berlaku situasi di mana bukan hanya tidak ada parti yang menang majoriti, undi-undi kerusi-kerusi berterabur, ya. So keterdesakan Zahid anda layan, Barisan Nasional layan, pemimpin-pemimpin dia semua pengecut, tidak sanggup untuk menentang dia sehingga membenarkan dia mengemudi kapal setakat ini. Maka sekarang mereka lah yang karam dulu, ya, sebelum Barisan Nasional akhirnya akan karam. So ini satu pendedahan saya, dan saya nak beritahu seperti yang saya dedahkan 3-4 bulan lepas, memang ada sekumpulan pemimpin yang akan dipancung yang akhirnya akan, ya, menentang Barisan Nasional. Okey, alright. So jika anda ada soalan, anda boleh bertanya dari sekarang. Cahaya langit bungkus UMNO. Ya. Dah baca dah cahaya langit ni. Jadi ada komen-komen atau soalan-soalan yang ingin anda tanya? Ada tak? Okey. So saya lihat benar atau tidak benda ini disengajakan, itu tolak tepi. Tapi tingkah laku Zahid sedang sabotaj UMNO. Sama ada dia sedar atau dia tidak sedar, itu tolak tepi. Tapi memang UMNO dalam keadaan kena sabotaj. Dan kita pun sudah lihat MIC sekarang tidak puas hati dan akan adakan mesyuarat tergempar esok untuk memutuskan sama ada meletak calon atau tidak, dan saya difahamkan mungkin juga untuk memutuskan sama ada terus bersama barisan atau tidak. Bayangkan tahap ini, tahap nak masuk penamaan calon 5 hari bulan ini pun sudah ada berita begini, ya. Saya rasa Zahid sudah hilang kawalan. Kalau pemimpin-pemimpin UMNO ada akal, buat segera satu resolusi buat mesyuarat dan putuskan sesuatu, ya. Contohnya daripada membenarkan BN karam, contohlah, tak payah menang PRU ini, terus keluar dari medan pilihan raya sebagai protes kepada Zahid. Yeah, because you cannot rule the country. You are going to lose and you are going to get humiliated.
daripada membenarkan perkara ini berlaku, buat sesuatu yang bermaruah dan sit out this election. Jangan terlibat dalam pilihan raya ni yang hanya akan memalukan anda. Anda semua sudah ditipu. Akal umbi pemimpin semua kononnya barisan akan menang. Saya rasa sesiapa sahaja yang berfikiran waras sudah boleh lihat apa yang bakal berlaku kepada UMNO. Ya, begitu juga PKR. Ya, sesiapa yang waras fikir, anda boleh lihat, ya. So itulah kita lepaskan kepada mereka. Kalau saya lah, anda semua, saya rasa semua pemimpin calon-calon barisan ni, sebab Akta Anti Lompat Parti dia hanya lebih relevan kepada selepas pilihan raya, apabila anda sudah menang kerusi MP. Jadi jika anda lompat parti, anda terpaksa kosongkan kerusi. Sekarang ni tak ada siapa ada kerusi MP. Sekarang ni boleh lompat parti. Jadi nasihat saya lah ya, majoriti calon barisan nasional ni cepat-cepat pergi bincang dengan PAS, atau cepat-cepat pergi bincang dengan Perikatan, atau cepat-cepat pergi bincang dengan GTA dan masuk calon sana. Bolehlah tambah jumlah calon dalam parti-parti yang kini ada jauh lebih mungkin menang berbanding dengan Pakatan Harapan atau Barisan Nasional. Ya, situasi dah terbalik ya. Barisan Nasional sekarang tidak boleh jamin, kalau peratus pengundi yang keluar rendah, dia tidak boleh jamin lagi dia akan menang. Sebab ramai akan boikot. Jadi situasi dah terbalik. Kalau peratus pengundi yang keluar rendah, silap-silap masih dapat kat parti lain. Okey, so semuanya sudah dalca. Itulah masalahnya. Zahid tidak tahu cara mengemudi parti masuk ke dalam pilihan raya. Okey, saya tengah tunggu komen. Siti Aminah, MCA dan MIC join Perikatan Nasional. I never heard of that. I do not know. PH nampak teratur, penuh strategik letak calon. Zul Abdul Wahab, saya hormati pandangan anda, tetapi itu tidak tepat. PH 2x5 kelam kabut, UMNO kelam kabut. PKR berlaku banyak masalah dalaman. Ya, DAP pun sama. Amir Syafiq Johari, GTA ni akal umbi dia siapa? Ini saya bukan ahli GTA, so ini anda kena tanya GTA. Saya cuma baca tinjauan yang dibuat, keputusan dia. Okey, alright, so itu sahajalah. Sebab saya lihat tak ada yang bertanya soalan yang bagus ke apa kan. Jajaran baru BN dan PH macam mana tuan? Ini saya dah jelaskan dalam satu video. Anda silalah pergi ke YouTube Regi Jesse Rita Odin dan anda rujuk kepada video berkenaan sehari dua yang lepas ya. Sekarang ini semua dah dalca tuan. Muhammad Odias Haji Oman, ini saya tidak dapat nafikan. Betul, at least your comment is the most neutral dan menyeluruh dan tepat. Kalau diberi peluang tuan, siapa nak menang, saya tidak boleh mungkin tahu. Bila saya baca keputusan tinjauan, itu adalah keputusan tinjauan, itu adalah keputusan undian, itu bukan ramalan saya. Jangan salah sangka. Okey, ini pandangan saya. Parti mana pun tak dapat bentuk kerajaan. Oh, itu tepat. Memang banyak maklumat risikan sejajar dengan keputusan tinjauan ya. Tetapi perkembangan baru ni, pergolakan yang sedang berlaku ni, pasti akan ubah ramalan kami yang sedang membuat penyelidikan. Apabila kami membuat ramalan ketiga seminggu selepas hari penamaan calon, jadi ramalan ketiga akan jauh berbeza daripada ramalan kedua, kerana kita nak lihat penamaan calon
nak lihat senarai calon-calon, dan kita nak lihat pelbagai faktor lagi termasuk tinjauan-tinjauan yang dibuat. Jadi ramalan ketiga kita dah jangka dah, kita dah buat perbincangan awal dah, dia memang dijangka very very different berbanding ramalan kedua. Ali Tarmizi tak ada dah winnable candidate, tak ada ya. So kalau anda cuba melakukan sesuatu atas alasan anda ingin meletakkan calon baru dan sebagainya, tetapi anda melakukannya drastik seperti yang dilakukan oleh Zahid, sebenarnya anda sedang sabotaj gabungan ya. Dahlah tanpa penamaan calon, tanpa pancung-memancung ni pun BN majoriti bahagian dah nak ada sabotaj dah tak puas hati dah. Tambah pula dengan peristiwa ini, kantoi ya. Okey, betul ke bilik gerakan BN di kawasan Syahidan tutup? Betul. Bukan hanya kawasan Syahidan, beberapa kawasan sedang bincang untuk tutup ya. Beberapa kawasan sedang bincang untuk tutup. Okey. Tapi saya baca satu laporan, saya kena sahkan sekali lagi, tetapi menurut laporan tu Syahidan berkata dia nak bertanding melawan Barisan Nasional. Ini semua saya dah beritahu 3 bulan lepas ya. Macam mana saya tahu? Sebab banyak kawasan-kawasan ni dia sentiasa ada mesyuarat-mesyuarat kecil, dan mesyuarat-mesyuarat kecil ni banyak bincang perkara-perkara ni. Ada mesyuarat-mesyuarat saya hadir. Sebab walaupun saya bukan penyokong BN lagi, tetapi saya terlalu ramai kawan dalam BN, sebab saya dulu orang penyokong kuat BN, dulu-dululah, lama dulu ya. Jadi persahabatan tu dan orang-orang dalam tu tetap ada ya, dan ada hadir sebagai pemerhati ya. MIC nak boykot wayang sahaja, ini tak betul ya, bukan wayang ya. There is no wayang-wayang ya. Dia orang memang buat mesyuarat tergempar, sudah ada masalah serius. Apakah keputusan masyarakat tergempar? That is irrelevant anymore. Apabila satu parti komponen 2-3 hari sebelum penamaan calon membuat kenyataan sedemikian, itu sudah mencala teruk Barisan Nasional dan akan menjadi pertimbangan pengundi. Okay? No such thing as wayang-wayang. Kalau wayang menguntungkan, logik lah. Kalau wayang macam ni, kalau anda kata ini wayang, itu wayang bodoh lah. Wayang bodoh. Okay? Alright. Kenapa Zahid nak sabotaj UMNO? Ini you fikir sendirilah. Satu teori, mungkin dia nak beri kemenangan mudah ke apa ke kepada pihak tertentu, tetapi dia dah tersilap catur sebab PKR pun berada dalam keadaan teruk ya. Jadi undi akan berpecah 3. Jadi bila berpecah 3, kita rujuk balik pada tinjauan-tinjauan untuk mendapat anggaran kasar siapa yang mungkin menang, and it is not PKR. Okay. Pencerahan terbaik tuan buat anak muda yang pertama kali mengundi. Terima kasih. Okey, babak saya tu saya dah kata hari Khamis saya akan umum ya. Sebab yang tu tawaran untuk jadi bebas tanpa syarat, tetapi saya kena juga lihatlah orang ni apa syarat-syarat dia dan sebagainya. Walaupun kata tak ada syarat, tapi nampaknya ada syarat. Jadi kena kajilah. Kalau nak tanya peratus kemungkinan saya bertanding sebagai bebas, 60% tidak akan bertanding sebagai bebas, 40% mungkin. Jadi kita tengok hari Khamis saya akan buat keputusan. Okey. MIC sedih sangat nampak dah permainan Zahid. Bukan nampak sekarang tuan, dah nampak lama. Mereka cuma hold. Tapi sekarang dah tak boleh nak simpan lagi. Macam PH je menang. Okey. Sekali lagi, itu adalah pandangan dan saya hormati pandangan setiap individu, tetapi menurut semua tinjauan, no, PH bukannya favourite dari sudut undi popular. Jangan lupa, undi popular tidak semestinya mencerminkan dapatan kerusi. Beza ya. Okey. Agak-agak parti mana yang besar kemungkinan menjadi majoriti kali ini? Okey. Saya dah kata
berdasarkan risikan tidak ada parti yang dapat majoriti, dan perkara ini sebenarnya saya dah bongkar beberapa bulan lepas, ya, tidak akan dapat majoriti, melainkan GTA dan perikatan bekerjasama ada kemungkinan boleh dapat majoriti sekiranya calon-calon bagus, ya. Sebenarnya kat situ pun ada masalah, tapi terlalu kecil berbanding dengan apa yang sedang berlaku di UMNO dan PKR, ya, bagaikan langit dan bumi, ya, beza masalah-masalah, ya, tapi semuanya ada masalah. Okey, MCA macam mana tuan? I do not know. Saya tidak ada maklumat risikan on MCA. Okey, saya tidak ada, jadi saya tidak tahu. Saya ada cuba menghubungi, bukan cuba, saya ada menghantar mesej kepada Tan Sri Anwar Musa untuk cuba berbincang dengan dia, mendapatkan feedback dia, tetapi setakat ini saya tidak terima jawapan. Okay? Alright, Zahid dan Noor memang merancang dari dulu, itulah perkhabarannya. Okey, Terengganu majoriti PN, tak ada ruang untuk BN. Okey, sekali lagi majoriti perikatan tu berdasarkan tinjauan no such thing lah. Okey, tetapi BN out. Okey, tunggu ramalan ketiga yang akan dibuat seminggu selepas penamaan calon rasmi, ya, which is 5 November. Maknanya ramalan ketiga pihak kami akan dibuat pada 12 November, insya-Allah. Tetapi kalau kita boleh awalkan, kita akan awalkan, tetapi bukan mudah sebab terlalu banyak data work yang perlu dilakukan, terlalu banyak analisa statistik yang perlu dilaksanakan. Okey, tetapi kalau boleh mungkin diawalkan. Saya rasa paling awal pun 10 hari bulan, ya. Semua politik sekarang jadi kalut, Rocky Bai. Betul, bukan jadi kalut, jadi dalca, kurma, parpu gari, ya. Okay. Tak payah ramal lah, tunggu PRU 15. Ahmad Said ke apa nama dia, Aididin Said. Okey, jadi kalau Aididin Said tak nak dengar ramalan, jangan dengar lah. Saya cerita kat orang lain, ya. Hanya okey, saya lihat tidak ada soalan yang bagus. Okey, Jeffrey, kalau boleh, ni bagus ni, tapi dah terlepas. Kalau boleh PN, GTA dan yang lain bergabung dulu untuk jatuhkan terus BN punya. Okey, masing-masing ada ego. Okey, so I tak nak cerita semua tu dah. Okey, so sekarang kita lihat masuk medan atau arena adalah GTA, perikatan, PH yang tanda soal, dia sebenarnya ada agenda dia apa, dan barisan. Okey, Sabah Sarawak jangan cerita, itu dah done deal, ya. Contohnya GPS, kita tahu dia akan menang besar di Sarawak. Okey, alright. Serabut sudah bos, betul. Langkawi pun tak suka calon Zahid. Okey, betul. Tetapi Langkawi ini berdasarkan tinjauan kami pun memang clear cut winner lah, dia akan menang mudah. Okey, Tun Mahathir akan menang mudah. Ida Syahida, cerita sikit pasal GTA Parti Baru tu. Saya tak ada apa-apa nak cerita, saya tak tahu apa-apa, ya. Okey, Rafizi cakap dia akan halang kerjasama PKR dengan UMNO jika berlaku. Okey, ini saya nak cerita sikit, ya. Saya dah cerita dalam live malam tadi. Okey, Rafizi, memang saya percaya jika lepas PRU berlaku percubaan kerjasama pakatan dengan barisan, Rafizi akan bersuara, saya percaya. Tetapi percayalah saya, ini tidak akan membawa apa-apa makna. Rafizi hanya seorang. Kita lihat banyak suara dalam PKR, DAP tak suka kluster mahkamah, tak suka ni, tak suka itu. Tetapi bila tiba-tiba timbul peluang, mereka bincang jajaran baru. DAP setuju jajaran baru, PKR setuju jajaran baru. Ini adalah sejarah, ini adalah fakta, dan alasan diberikan, alasan mudah boleh dipetik dan dilontarkan. Oh, ini demi rakyat, demi kestabilan, ya.
Jadi alasan kalau dulu mereka boleh petik, esok boleh petik lagi. Jadi bila berdepan dengan kemungkinan anda akan boleh kerjasama dan bentuk kerajaan, andai katalah PKR dengan barisan cukup kerusi, tapi saya andaikan memang jauh tak mencukupi lah, tapi andai kata cukup, dan bila timbul kemungkinan, rujuk balik sejarah, tiba-tiba semua dibolehkan. Masa tu Rafizi atau mungkin 2-3 orang ni, suara mereka tak akan bermakna. Akhirnya orang akan kata, kalau kau tak nak, kau orang tak nak, kau duduk luar lah, ya. So tak ada makna. Melainkan Anwar dengar sahutan saya, berani masuk dalam manifesto no Zahid, no kleptokrat, dalam bentuk akuan bersumpah, sebab Anwar suka buat akuan bersumpah, ditandatangani oleh seluruh calon-calon Pakatan Harapan. Boleh buat tak? Kalau dulu PRU 14 lalu no kleptokrat, no kleptokrat, kali ni PKR ada serang kleptokrat banyak sangat ke? Tak ada. Sama juga Zaid, sampai hari ni dia buat-buat pekak. Saya dah kata, Zaid, kenapa tak masukkan no DAP, no Anwar dalam manifesto? Buat surat akuan bersumpah, suruh semua calon-calon BN tanda tangan surat itu, parking satu salinan dekat istana, dan masuk dalam manifesto sah no Anwar, no DAP selepas PRU. Berani buat tak? Dia buat pekak. Bukan hari ni baru saya cerita, ni dah tular dah berminggu-minggu saya cerita, sampai blogger lain pun mula cerita benda sama. Takkan buat. Okey. Muhammad Zaini, jika Perikatan 80 BN 70, okey, BN 70 terus terang saya boleh beritahu, itu dah 2 kali ganda pencapaian yang dijangka. Itu dah 2 kali ganda pencapaian dijangka. Perikatan 70 mustahil. Okey, mustahil. Okey. Buat unity je, Abdul Halim. Ini kau pernah pergi cakap dekat dia orang lah, pemimpin-pemimpin parti tu. Okey. Alright. So itu sahajalah penjelasan saya dah hari ini. Saya sudah jawab banyak soalan. Jadi terima kasih kerana bersama saya dalam live lewat malam ni. Wow, lewat malam pun 900 lebih. Okey. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.